بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اشرح لنا صدورنا وحسن أخلاقنا ويسر لنا أمورنا. اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Yang pertama yang saya hormati dan saya muliakan seluruh pegawai-pegawai masjid negeri, yang saya hormati dan saya muliakan tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan masa, nikmat dan segala nikmat yang Allah kurniakan pada kita pada pagi ini. Dia dapat sama-sama dengan keizinan Allah, dengan kehendak Allah, dengan segala ketentuan yang telah Allah tentukan dalam perjalanan hidup kita. Maka pada pagi ini kita bersama-sama di dalam rumah Allah untuk niat tidak ada lain mencari bekalan ilmu dalam kita mengenal Allah dan kita melayakkan diri kita menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala kurniaan Allah ini dapat kita bawa untuk bertemu dengan Allah di akhirat nanti. Bila mana kita bertemu dengan Allah di akhirat nanti, semoga Allah merahmati kita, meridai kita, dan Allah melayakkan dan menganugerahkan kita untuk menghuni salah satu daripada syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, kepada bapa di rahmat Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada pagi ini sebagaimana biasalah saya hadir untuk menggantikan program yang boleh jadi ada di antara penceramah yang tidak boleh hadir. Dan tajuknya macam biasalah, setiap kali saya datang saya bawa tajuk umum. Dan untuk pagi ini saya nak membahaskan tajuk Tauhid Amali. Tauhid Amali. Di sana bila mana kita beriman kepada Allah, maka kita dituntut terhadap 3 perkara berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun saya sebut dengan bahasa yang lainnya, di sana ada 3 asas akidah berkaitan dengan ketuhanan. Ada 3 asas akidah, asas keimanan, asas pegangan kepercayaan kita kepada Allah. Yang pertama ialah ma'rifatullah. Yang pertama ialah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah asas yang paling utama. Mana mungkin saya, mana mungkin tuan-tuan akan berada dalam satu akidah yang benar dengan Allah, satu kepercayaan, keyakinan yang teguh dan mantap dengan Allah, tanpa asas yang paling utama ialah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang mungkin tajuk ini saya pernah bawa di masjid inilah. Yang kedua, asas akidah dalam bab ketuhanan ialah mentauhidkan Allah. Bila mana kita mengenal Allah, kita mesti memastikan bahawa seluruh kehidupan kita di dalam tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Asas akidah yang ketiga dalam bab ketuhanan ialah mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan membahaskan yang kedua tadi, asas yang kedua, iaitu mentauhidkan Allah. Namun saya nak bahaskan pada tuan-tuan untuk diri saya sebagai suatu peringatan, dan untuk tuan-tuan dan puan-puan ialah tauhid amali. Tauhid dia ada 2 perbahasan. Satu perbahasan secara teori,
Satu lagi perbahasan secara amali. Ya. Bahkan dalam sebuah kitab seorang ulama mengatakan di manakah kedudukan tauhid ya, dalam Islam ini. Maka beliau mengatakan makanatut tauhid fil Islam, ya, kedudukan tauhid dalam Islam ialah al-Islam ini kullu tauhid. Islam ini semuanya tauhid. Ya. Islam ini sebenarnya seluruhnya tauhid. Karena Islam ini ialah untuk hidup dengan Allah. Apakah itu Islam? Islam ini cara hidup. Cara hidup untuk apa? Cara hidup kerana apa? Cara hidup di atas tujuan apa? Seluruh cara hidup ini tujuannya dengan Allah, untuk Allah, dan kembali kepada Allah dan daripada Allah. Maka sebab itu ulama kata seluruh Islam ini adalah tauhid. Sesiapa yang terkeluar kehidupan dia, salah satu daripada mana-mana sudut kehidupan dalam Islam ini, dia terkeluar, maka dia telah berada dalam ruang syirik kepada Allah. Ya, contohnya Islam ini adalah ibadah. Islam ini ibadah, maka dia terkeluar daripada ibadah cara Islam, maka dia dalam syirik kepada Allah. Islam ini adalah akhlak, maka kalau dia terkeluar daripada lapangan akhlak Islam, maka dia dalam syirik kepada Allah. Islam ini ada cara berpakaian, Islam ini ada cara berjual beli. Tak kira yang tak perlu kita hurai banyak, insyaAllah ya. Cumanya InsyaAllah saya kena baca sebuah kitab kepada tuan-tuan. Ya, moga-moga perbahasan kita pada pagi ini satu perbahasan yang kita kata ada turutan, ya, ada sandaran, insyaAllah. Baik, sesungguhnya agama Islam diutuskan oleh Allah Jalla Jalaluh melalui junjungan teragung Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat manusia untuk mengeluarkan mereka daripada kegelapan syirik, kegelapan kufur, kegelapan prasangka, dan kegelapan kesesatan kepada cahaya tauhid, cahaya iman, cahaya keyakinan, dan cahaya kebenaran. Inilah sebenarnya yang salah satu daripada apa yang ditugaskan oleh baginda Rasulullah SAW. Lihat, Nabi hadir dalam hidup kita ni. Salah satu tujuan yang paling besar Nabi bawa agama. Dan tujuan apa agama ini, Islam ini? Untuk keluarkan kita daripada kegelapan syirik. Kalau kita baca ayat, dan memang kita dah baca ayat dah pun kan, surah juzuk yang ketiga, suratul Baqarah. Antara ayat dia mengatakan Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur. Allah adalah wali, penjaga kepada orang-orang beriman. Daripada ayat ini kata ulama membuktikan bahawa saya, tuan-tuan dan puan-puan, dipanggil wali kecil. Ya? Wali ni ada dua. Kadang-kadang orang tanya juga kita, ustaz boleh ke nak jadi wali? Boleh. Dah ramai pun jadi wali nikah. Boleh. Tapi boleh tak boleh jadi wali? Boleh. Bahkan kita ni dah jadi wali dah pun. Betul ya? Kita tak rasa wali. Cuma wali ni ada dua. Satu dikatakan wilayatus sughra, wali kecil. Satu lagi wilayatus kubra, wali besar. Yang wali besar tu terjemah biasa lah. Wali kecil ni wali yang kedudukannya paling bawah, paling rendah. Tapi nak kata paling rendah tidaklah juga. Siapa dia? Orang-orang beriman kepada Allah. Maka sesiapa yang benar-benar iman dia kepada Allah, maka dia dikira wali Allah. Wali yang mana? Wali yang taraf dia dikatakan sughra, kecil. Adapun yang kita duduk dengar nama-nama Imam Junaid, Imam Sufyan As-Sawri, yang nama-nama besar yang kita selalu sebut adalah Rabi'atul Adawiyah, Sayyidah Zainab, itu antara yang wali-wali besar. Tak pernah walau bagaimanapun bukan kita nak bincang bab wali, tidak ada juga. Tapi supaya kita faham, ya, Allah waliyul ladzina amanu, Allah adalah penjaga kepada orang-orang beriman.
Kerana wali itu dia ada dua maksud. Yang ini dah banyak kali kita ulang ya. Wali ada dua maksud. Satu wali biismil fa'il, dengan makna isim fa'il. Makna apa dia? Penjaga. Satu wali dengan makna yang kedua dengan isim maf'ul, dijaga. Kalau tuan-tuan sebagai suami dan ada anak perempuan, tuan-tuan adalah wali. Apa makna wali? Tuan-tuan adalah penjaga kepada anak perempuan itu. Maka kita disebut wali. Siapa nak kahwin dengan anak perempuan kita adalah wali. Kena minta izin kita, kena minta persetujuan kita. Sebab apa? Itu dengan makna yang pertama, penjaga. Wali dengan makna yang kedua ialah dijaga. Siapa yang jaga kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka inilah ayat Quran mengatakan Allah waliyul ladzina amanu. Allah adalah penjaga kepada orang-orang beriman. Bagaimana salah satu penjagaan Allah terhadap orang beriman? Yukhrijuhum minadh dhulumat. Allah keluarkan seluruh orang beriman ini, diri mereka, jiwa mereka, hidup mereka daripada kegelapan demi kegelapan. Kepada apa? Ila nur, kepada cahaya. Dengan sebab inilah kita bincang pada pagi ini. Bagaimana Allah keluarkan kita daripada kegelapan kepada cahaya. Allah utus seorang Nabi, Allah bekalkan bersama Nabi itu satu risalah Islam, iaitu ad-din, agama Islam. Maka sesiapa yang hidup dengan Islam, maka dia hidup dengan cara dikeluarkan diri dia daripada kegelapan. Cuba tuan-tuan kalau boleh senarai, kegelapan apa? Kegelapan syirik. Siapa yang hidup dalam syirik, dia hidup dalam kegelapan. Sebab tu dia tak kenal mana satu Tuhan. Kegelapan yang kedua, kegelapan kufur. Hidup dengan kufur kepada Allah, maka dia juga tak kenal Tuhan. Akhir sekali dia pilih pokok itu Tuhan, dia pilih batu itu Tuhan. Kenapa? Kerana kufur itu kegelapan. Kegelapan prasangka. Dia hidup ni kadang-kadang tuan-tuan sekalian banyak prasangka. Tidak ada satu ketetapan dalam kehidupan, dan dalam kegelapan kesesatan. Kepada apa? Kepada cahaya tauhid. Rupanya tauhid ini cahaya. Cahaya iman. Siapa yang beriman hidup dalam cahaya. Yakin. Siapa yang yakin bahawa suatu hari nanti kita bertemu dengan Allah, adanya akhirat, adanya syurga, adanya neraka, maka dia hidup dalam cahaya. Dan begitulah seterusnya, dia hidup dalam cahaya kebenaran. Okay, ya? Tapi kita nak bincang dalam banyak-banyak tadi satu saja, iaitu berkaitan dengan tauhid kepada Allah. Tetapi tauhid yang kita nak bincang ialah tauhid amali. Nanti kita bahaskan sikit lagi insya-Allah. Baik. Agama Islam menyeru kepada kembali hidup dengan fitrah dan realiti. Kerana hakikat kewujudan ini sememangnya berdiri di atas konsep tauhid, iaitu wahdaniyah, keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu Islam hadir dalam hidup kita ni tuan-tuan dan puan-puan. Saya yakin walaupun apa yang saya sebut ni dah banyak kali kita bahas. Okey ya. Cuma oleh kerana pagi ni orang panggil kuliah tambahan ganti, maka belajar yang sama je lah ya. Kita nak belajar yang lain. Tapi yang sama ni pun kadang-kadang lupa juga kan. Sebab manusia ni dia banyak lupa. Betul ya? Yang banyak ingat itu bukan manusia. Yang banyak lupa itu manusia. Betul ya? Betul tak ni? Tambah-tambah makin akhir ni makin banyak lupa. Betul ya? Tahu tak? Kenapa akhir-akhir ni banyak lupa? Sebab dah berumur dah tu. Berumur pun lupa juga. Ada orang ni dia umur 60 dia lupa, dia rasa 15. Tak adalah okey lah ya. Itu manusia banyak lupa. Jadi samalah saya pun. Baik, yang keduanya, selain daripada apa yang disebut tadi, Islam ni dibawa oleh baginda Rasulullah, tujuan yang paling besar untuk mengeluarkan hidup saya dengan tuan-tuan daripada kegelapan syirik kepada cahaya tauhid. Yang kedua, Islam ini ialah dengan tujuannya dia menyeru kembali kepada hidup secara fitrah dan realiti. Kalau saya tanya tuan-tuan dan puan-puan, hidup tuan-tuan dan hidup kita semua ni dah realiti ke?
ke hidup dalam dunia fantasi. Tahu kan? Hidup tak tahu lagi nak pergi ke mana sebenarnya. Hidup masih tak faham apa yang dimaksudkan sebenarnya. Saya bawa contoh ginilah tuan-tuan, kadang-kadang kita ni apa ustaz yang ustaz maksudkan hidup tak realiti, tak sebenar. Berapa banyak hidup saya dengan tuan-tuan kadang-kadang kita masih tidak mampu membezakan antara kehendak dan keperluan. Betul ya? Ramai lagi yang tidak mampu beza kehendak dengan keperluan. Contoh biasa dah, mungkin tuan-tuan yang dah faham tak? Yang belum faham atau yang lupa ni saya ingatkan untuk saya dengan tuan-tuan. Ya. Maka Islam ajar kita hidup dengan keperluan. Sebab tu cuba lihat hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah benar-benar hidup dengan keperluan. Tapi gagalnya saya hari ini, gagalnya mungkin hidup kita hari ini, kita tidak mampu beza dua ni. Contoh dalam bab makan. Kenapa kita makan? Tak. Kenapa kita makan? Kalau jawab kita makan sebab nak hidup, berapa ramai orang makan dengan sebab makan tu dah dia mati. Betul ya? Kenapa makan? Sebab lapar. Adakah kenyang makan juga? Tak. Baik, bila mana kita makan sebab lapar, maka makan kita sebab untuk kenyang lah, nak menggantikan lapar tadi. Tapi berapa ramai di antara kita yang tidak faham, termasuk saya, kita makan bukan nak kenyang, kita makan nak sedap. Maka kita cari restoran-restoran yang sedap. Betul ya? Lepas tu kalau kawan kita tanya kita, di mana restoran? Dia akan tambah lagi, mana restoran yang sedap? Kita kena tanya balik, nak restoran sedap kan restoran kenyang? Kalau kenyang masuklah mana-mana pun, insya-Allah kenyang. Betul ya? Tapi kita makan bukan nak. Kalau kita makan untuk kenyang, alhamdulillah, tidak menyusahkan kita. Apa saja pun yang boleh kenyang, makan je lah. Tak ada nasi, makan roti. Tak ada roti, makan buah, kenyang juga. Tapi ada orang dia bukan nak kenyang, dia nak sedap. Apa sedap? Sedap itu kehendak. Kehendak inilah yang kadang-kadang menyusahkan kita. Kita berkehendak untuk makan siakap 3 rasa, padahal 1 rasa pun kenyang juga. Tapi dah bukan, hidup bukan dengan keperluan. Dia dah keliru dah. Hidup dah dalam fantasi, tak tahu apa yang dia nak sebenarnya. Contohlah kan, ada orang lagi susah, hidup dengan kemewahan, lagi susah. Orang yang hidup dengan keperluan, dia akan tenang. Kenapa pun dia boleh mengenyangkan kita, okey, tak ada masalah. Tapi ada orang hidup dengan kehendak. Hidup dengan kehendak dia akan menyusahkan. Tetapi kalau hidup dengan kemewahan, dia akan membawa penderitaan dalam hidup ini. Contoh yang kedua lah kita kena contoh, walaupun dah faham lah pun, ya, kita nak contoh satu lagi ya. Hidup dengan keperluan dengan hidup dengan kehendak. Sebab tu Islam bawa sebuah kehidupan, bahkan Islam ini menyeru kita kembali kepada hakikat kewujudan, hakikat kehidupan. Contoh yang kedua, orang beli kereta. Kereta itu keperluan. Tapi ada orang ni dia kehendak, bukan keperluan. Contohnya, dia nak kereta warna merah. Betul ya? Maka dia datang ke kedai. Tuan nak kereta apa ya? Saya nak Proton aja, keperluan kan. Ke Ferrari. Saya nak cari kereta keperluan. Ferrari ada. Tak ada lah, maka dia kata saya nak Proton. Tapi walaupun okey lah, tapi saya nak warna merah. Dia kata, tuan, warna merah 3 bulan lagi baru ada. Tak apa, saya sanggup tunggu. Dia tunggu warna merah. Dia tunggu kehendak diri dia, bukan keperluan. Betul ya? Maka penjual tu kata, tuan, kereta lain tu nak warna putih, okey juga, warna hitam, okey. Tak mau. Saya nak warna merah. Warna merah 3 bulan, ya saya takut tunggu. Maka dia sanggup berjalan kaki 3 bulan kerana tunggu warna merah. Bila mana dia dapat kereta warna merah tu, seronoklah dia. Tapi bila mana dia masuk pandu kereta tu, dia masuk di dalam tu, ada tak warna merah dalam tu? Tak ada pun. Siapa yang tengok warna merah tu? Orang lain. Betul ya? Itulah kehidupan saya dengan tuan-tuan.
Apa lagi nak contoh lagi? Contoh lagi yang ketiganya ialah dia beli rumah. Rumah yang dia nak beli, mesti dia nak beli rumah apa? Tak kira rumah itu mana, dia nak beli rumah apa? Tak. Dia nak milik kekal. Maka berseronoklah dia dapat rumah milik kekal. Padahal dia pun tak kekal dengan rumah tu. Besok dia nak mati lah. Betul ya? Maka inilah Islam yang datang dalam hidup kita, menyeru supaya kita kembali kepada hidup realiti, hidup yang sebenar. Apakah makna hidup sebenar? Hidup sebenar ialah hidup bertuhan, hidup dalam keperluan, dan keperluan ialah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hakikat kewujudan ini sebenarnya berdiri di atas tauhid. Hidup bertauhid, itulah keperluan yang paling besar dalam hidup ini. Kalau tuan-tuan tidak hidup bertauhid, tuan-tuan akan keliru, makin keliru sampai akhir kita keliru. Siapa hidup bertauhid, dia tidak akan keliru. Apa mana fokus hidup dia kepada Allah. Itu makna hidup bertauhid. Seorang lagi saya, di sana ada dua tauhid, dua perbahasan. Boleh ingat ya, dua perbahasan. Perbahasan pertama dinamakan tauhid nazari, tauhid secara teori. Yang kita bahaskan tauhid itu dengan menggunakan akal yang Allah anugerahkan kepada kita. Tetapi pagi ini saya tak nak bahas tauhid itu. Saya nak bahas pagi ini tauhid amali, tauhid yang menjadi suatu penghayatan dalam hati saya dengan tuan-tuan. Kerana kita kena faham bahawa bila mana kita sebut bertauhid ataupun tauhid ini sebenarnya bukan teori. Tauhid ini adalah amali. Sebab tu saya lebih suka menggunakan satu perkataan dalam bahasa yang lebih mudah saya rasanya untuk tuan-tuan dan puan-puan. Dia panggil apa? Hidup bertauhid. Kita sekarang sedang hidup. Bila mana kita sedang hidup, kita bercakap, kita berkeluarga, kita berniaga, kita berpakaian, kita makan, kita minum, kita tidur, kita berurusan. Maka seluruh hidup ini dalam tauhid. Bagaimana? Yaitu dengan hati yang sentiasa hidup dengan Allah, berjalan dengan Allah, bergerak dengan Allah, duduk dengan Allah, tidur dengan Allah, berbicara dengan Allah, diam dengan Allah, berkelip dengan Allah, bernafas dengan Allah, seluruhnya dengan Allah. Hati ini, bahawa tidak pernah satu saat, satu ketika, satu waktu pun kita lupa Allah, bahkan kita menafikan seluruhnya itu dari Allah. Penafian ini berbagai-bagai. Di sinilah tuan-tuan sekalian. Tapi sebelum itu, kita nak bawa dulu pemahaman akal dulu, sebelum hati itu merasai bahawa hakikat hidup ini tolong faham seluruhnya berdiri di atas tauhid. Apa makna berdiri di atas tauhid? Ialah seluruh hidup ini wujud kerana Allah. Allah yang mana? Allah yang Esa. Dan tidak ada seluruh wujud ini datang daripada selain Allah. Jadi insyaAllah ya, ditazkirah saja ni. Okey, baik. Seulang lagi sekali ya. Oleh demikian, Islam mengajar kepada umat manusia akidah yang murni daripada hijab-hijab akhyar, iaitu selain daripada Allah. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, terasa tak dalam hidup saya, dalam hidup tuan-tuan ni, tuan-tuan terasa tak masing-masing ya? Kita dah umur 40 dah, kita dah umur 60 dah, ada di antara kita. Tapi kadang-kadang hati kita rasa jauh dengan Allah, hidup kita rasa jauh dengan Allah. Apa lagi yang menghalang saya dengan tuan-tuan yang rasa seumpama itu? Apa yang menghalang? Kadang-kadang dia datang, Ustaz tolonglah solat hajat kat saya, Ustaz ya. Saya kata tak boleh ke solat hajat sendiri. Saya jauh Ustaz dekat. Mana tahu?
Saya jauh dengan Allah, Ustaz dekat sikit. Mana tahu? Betul ya? Ustaz, anak saya sakit Ustaz, anak saya gini-gini Ustaz. Boleh tak Ustaz tolong doakan? Nah, mak dia lah yang doakan, ayah dia lah yang doakan. Kerana ibu dan ayah ini wali-wali Allah yang karamah terhadap anak dia. Tidak ada wali yang paling karamah terhadap seorang anak, ibu dan ayah dia. Ustaz tak tahu apa pasal anak dia, tapi dia kata, tolonglah Ustaz, Ustaz kan dekat. Betul? Dia sampai jauh ya? Apa masalah lagi? Sebenarnya di sinilah yang puncanya. Kerana sebab itu Islam mengajar kita supaya hidup dengan akidah yang murni, akidah yang bersih, akidah yang safi, ya, yang betul-betul tuli, murni. Kenapa? Daripada hijab akhyar dia bagi selain Allah. Rupa-rupanya yang menjadi masalah pada saya dan tuan-tuan, sebab masih banyak di hati saya, masih banyak di hati tuan-tuan ada sesuatu selain Allah. Ada ingatan selain Allah, ada kehendak selain Allah, ada pergantungan selain Allah, ada kasih sayang selain Allah, ada tujuan selain Allah. Betul tak? Kalau saya tanya tuan-tuan, ada tak dalam hati itu isteri? Ada. Duit ada duit? Ada. Suami ada dalam hati? Ada. Duit ada? Ada. Barang kemat? Ada. Inilah yang menjadi masalahnya bila mana hati saya, hati tuan-tuan ada selain Allah. Sebab tu Islam hadir untuk membuang sesuatu dalam diri ini selain Allah. Adakah nak buang? Memang kena buang semua sekali dalam hati ini selain Allah. Habis nak letak kat mana? Yalah, duit letak kat bank lah, isteri letak kat rumah. Dia terang pula. Dan kalau saya buang isteri saya daripada hati ini, saya nak letak kat mana? Letak kat rumah lah. Habis duit saya, barang kemah pakai kat lengan je lah. Jangan letak dalam hati. Tapi sebenarnya samalah saya dengan tuan-tuan. Ada apa dalam ni? Kita sedang berbicara tentang tauhid. Apa makna tauhid? Satu-satunya yang mesti ada dalam hati ini adalah Allah. Tidak mungkin ada selain Allah. Kalau ada itulah namanya syirik. Ada apa? Ada pergantungan kepada selain Allah, syirik. Ada takut kepada selain Allah, syirik. Ada kasih sayang kepada selain Allah, syirik. Syirik ini jangan salah faham ya. Sebab syirik ini ada dua. Ada yang nyata, ada yang jelas, ada yang jali, ada yang khafi. Ini saya bincang pagi ini dalam keadaan santai ya. Lagipun kita datang pagi-pagi ni kan nak heavy juga. Okey lah kan? Allah. Apa menjadi masalah sebenarnya? Masalah sebenarnya apabila hati saya, hati tuan-tuan, masih banyak sesuatu yang ada dalam diri dan hati ini selain Allah. Ya. Syekh saya kali saya mengaji bila mana ni, hati saya lah, mungkin hati tuan-tuan, hati saya. Bila mana sampai saat begini, dia baca lah. Ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, alaihi salatullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, alaihi salatullah. Ya kan ini kita. Okey. Di mana hati kita dengan Allah? Lihat. Tuan-tuan dan puan-puan, bila mana berbicara dengan hati, dia kena berbicara dengan rasa. Selama mana kita tidak berbicara dengan rasa, maka selama itulah kita tidak berbicara dengan hati. Dan sebab itu saya mengatakan bahawa contoh kita kata iman, berapa ramai manusia berbicara dengan iman pada lidahnya semata-mata. Iman adalah rasa percaya.
rasa yakin, rasa pengharapan, ya. Dan tauhid ini rasa apa? Rasa seluruhnya adalah Allah. Tidak pernah dalam hati kita rasa diri cerdik. Ada rasa tak diri cerdik? Ada kan? Cerdik juga aku, tak pernah rasa. Rasa diri kaya. Takkan orang Shah Alam tak rasa kaya? Orang Shah Alam kan kaya-kaya. Rasa diri hebat. Takkan tak rasa hebat? Rasa kan? Orang Shah Alam takkan tak rasa. Orang Shah Alam kan hebat-hebat. Betul tuan-tuan ya? Engineer, lawyer, profesor, hakim, YB, takkan tak rasa? Tak rasa? Rasa lah sikit. Ustaz, aku kemudian sahabat Ustaz minta saya rasa. Ya dah rasa lah sikit. Takkan tak rasa pun sikit. Profesor takkan tak rasa cerdik. Profesor pula profesor serba tahu. Takkan tak. Doktor takkan tak rasa hebat. Kan doktor pakar. Ahli ekonomi takkan tak rasa hebat. Kan ekonomi ni dia yang rancang. Ahli politik takkan tak rasa hebat. Kan seluruh bandar ini dia yang takbir. Negeri ini dia yang takbir. Negara ini dia yang takbir. Rasalah sikit. Maka kalau saya, ustaz, dia tanya, saya pun rasa juga, rasa pandai, ya ke? Kan ustaz takkan tak rasa pandai. Betul tuan-tuan? Kenapa senyum pula? Tapi sebenarnya dalam sedar atau dalam tidak sedar, atau dalam sengaja atau tidak sengaja, itulah selama ini saya dengan tuan-tuan sedar rasa. Sebab ada setengah orang tak peduli pada Allah. Dia peduli apa, dia tak sembahyang. Dia peduli apa dengan Allah. Dia dah kaya. Dia tak datang rumah Allah, sujud kepada Allah. Kenapa? Kalau sujud rumah Allah dapat pahala lebih. Dia sembahyangkan rumah dia. Kenapa? Peduli apa dengan Allah. Kita tak perlu sebab duit kita dah banyak. Ada setengah orang ni tuan-tuan sekalian, Allah kata A, dia kata B. Allah kata B, dia kata C. Allah suruh dia tangguh dulu. Kenapa? Kerana peduli apa dengan Allah. Aku berkuasa. Kenapa dia pula? Tapi sememangnya ada waktu-waktu berdiam itu jauh lebih kita fahami daripada berbicara. Betul ya? Pada ada waktu bangun tengah malam, duduk diam sekejap dengan Allah. Ya, tafakkur, duduk. Tak payah baca Quran. Duduk. Di mana saya dengan tuan-tuan selama ini? Di mana? Adakah selama ini kita sedang syirik pada Allah? Kita sedang mencabar Allah? Kita sedang menandingi Allah? Kita sedang apa selama ini? Hati ini sedang apa? Ya? Maka seluruh apa yang ada di hati inilah yang dikatakan akhyar selain daripada Allah. Dengan sebab inilah hidup saya dengan tuan-tuan. Kadang-kadang kita hilang punca kehidupan, punca pemikiran. Ya, sekarang ini memanglah. Itu manusia sekarang ni yang rasa hebat sekali, tak ada satu benda pun dia mampu selesaikan. Ya? Yang duduk kata pakar itu, pakar ini pun pakar ekonomi, masalah ekonomi makin teruk. Pakar perubatan, masalah nyamuk seko pun sekarang ni tak selesai-selesai lagi. Ini kan Shah Alam kan dengi. Mana doktor-doktor pakar di Shah Alam itu di mana? Jangan salah faham pula. Habis Ustaz, kalau saya tak ada, Ustaz nak pergi mana? Tak ada lah juga kan. Saya pun perlu jumpa doktor pakar juga. Tapi nak bagi tahunya, diri dengan Allah. Yang masalah kestabilan masyarakat hari ini, mana perginya pakar-pakar politik? Sebab tu yang menyusahkan seluruh hidup apa yang ada hari ini, bila mana diri itu mendakwa diri.
mendakwa diri cerdik, mendakwa diri pandai, mendakwa diri mengetahui, mendakwa diri boleh mampu menyelesaikan. Berapa ramai manusia yang cadangkan diri untuk menyelesaikan masalah, padahal diri dia pun tidak pernah selesai. Okey? Berapa ramai pakar motivasi ingin memotivasikan orang lain, sedangkan dia sendiri pun tidak bermotivasi. Habis Ustaz tak perlulah pakar motivasi. Perlu, bukan kata tak perlu. Habis tak perlulah pakar ekonomi. Perlu, jangan salah faham. Tetapi hidup ini mesti hidup bertauhid. Pakar ekonomi itu mesti merasakan bahawa seluruh itu adalah daripada Allah dan untuk Allah, dan mesti kembali kepada Allah, dan seluruhnya kembali bergantung kepada Allah. Itulah tauhid. Karena selain itu adalah syirik. Bila mana syirik, Allah tidak terima saya dengan tuan-tuan. Sedangkan saya dengan tuan-tuan perlu satu penerimaan daripada Allah. Maknanya dalam masalah redha. Kita selalu sebut redha. Apa makna redha? Allah terima saya dengan tuan-tuan sebagai hamba-Nya yang beriman dan bertauhid. Jadi dalam suasana yang ada hari ini, adakah Allah telah terima saya dengan tuan-tuan? Dalam bahasa Arabnya redha. Tapi kita lebih suka cakap Arab kan? Okey ya? Baik. Ni baru mukadimah, ni baru tuan-tuan. Pokok apa kita nanti? Mukadimah baru ni. Kalau tuan-tuan tengok buku saya baca mukadimah baru ni. Okey boleh ya? Tak apa sekedar lagi saya kira sebut tuan-tuan. Walaupun pada awal ini tak perlu. Jadi oleh demikian Islam mengajar kepada umatnya akidah yang murni daripada hijab-hijab akhyar selain Allah, agar manusia mampu menyembah Allah Maha Esa serta meningkatkan kerohanian diri untuk terus menghirup manisan ma'rifatullah. Ya, akhir sekali kita terus bermujahadah. Moga-moga sampai satu ketika kita mampu meningkatkan kerohanian diri. Jadi kita faham contohnya, kita ni ada zakat, ada roh. Roh adalah hakikat hidup kita yang sebenar. Roh adalah diri kita yang sebenar. Okey ya? Kemudian saya ringkaskan sikit lagi tuan-tuan insya-Allah ya. Para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in mewarisi ajaran tauhid dan asas-asas keimanan daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka menterjemahkan ke dalam praktikal harian mereka melalui proses tarbiyah dan mujahadah di bawah bimbingan dan irsyad tunjuk ajar Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, para sahabat Nabi mewarisi ajaran tauhid. Ingat tak lagu Raihan? Kumpulan nasyid Raihan, ingat tak? Dengar tak? Tak dengar? Okey. Kumpulan nasyid Raihan dia kata iman tidak boleh diwarisi. Oh, ingat juga ya? Iman memang tidak boleh diwarisi. Kenapa? Kerana iman itu adalah amali. Iman itu bukan teori, iman itu rasa di sini. Maka rasa yakin seorang ayah belum tentu boleh diwarisi oleh rasa yakin seorang ayah kepada anak. Kerana rasa tidak mampu diwarisi. Rasa kena rasa sendiri. Saya makan buah tembikai, saya rasa manis. Kemudian saya wariskan pada tuan-tuan rasa manis. Boleh? Tak payah makan lah. Saya wariskan rasa manis. Okey. Mana boleh, kena makan sendiri baru rasa. Dan bila mana makan, lidah itu berbeza-beza. Dia tak sama kan? Maka sebab itulah dikatakan iman tidak boleh diwarisi. Habis tauhid pun sama, tidak boleh diwarisi. Tetapi ada satu benda yang kena jangan lupa, ajaran tauhid, ajaran iman kepada Allah wajib diwarisi. Ajaran iman, ajaran tauhid, ilmu tentang iman, ilmu tentang tauhid mesti wajib diwarisi. Sebab tu kadang-kadang saya kena bertanya, kenapa iman saya tak cukup kuat? Kenapa iman kita tak cukup mantap? Kenapa? Soalnya daripada mana kita warisi ajaran keimanan sehingga kan menyebabkan hati kita beriman? Daripada mana? Atau kadang-kadang kita selama ini merasa beriman. Berapa kali kita belajar tentang iman? Warisan ajaran itu
Daripada siapa? Daripada seorang guru yang ada warisan. Daripada siapa? Daripada guru pula kepada yang ada warisan. Sampai kepada siapa? Sampai kepada sahabat. Sahabat ni sampai kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Sebab tu kita tanya, kenapa Sayyidina Bilal bin Rabah, Sayyidina Bilal bin Rabah ni baru berapa hari aja memeluk Islam, tetapi iman dia, tauhid dia tidak mampu ditandingi oleh kita pada hari ini, walau sehebat mana ilmu kita. Dan bila mana Sayyidina Bilal diletakkan batu di atas dada dia, apa yang terkeluar daripada perkataan dia? Ahad. Kenapa keluar Ahad? Kenapa tak keluar Allah? Kenapa keluar Ahad? Keluar tauhid. Karena seluruh diri dia telah bertauhid kepada Allah. Keluar perkataan tauhid. Ahad. Allahu Ahad. Karena seluruh jiwa dia telah bersatu dengan keesaan Allah. Jangan salah faham bahasa tu ya. Baik. Maka saya nak ingatkan pada saya dengan tuan-tuan, kalau iman yang ada dalam hati ini masih tergugat sampai sekarang ni. Kemudian kalaulah tauhid dalam diri ini masih belum wujud dengan sebenar-benar rasa, maka tuan-tuan carilah guru-guru, agar ada guru-guru yang boleh mewarisi ajaran tauhid. Ya, sebab itulah sahabat Nabi ini mewarisi ajaran tauhid daripada Rasulullah. Kemudian mereka terjemahkan dalam praktikal hidup. Dia bagi hidup bertauhid. Hidup dalam seluruhnya pemikiran mereka, gerak-geri mereka, seluruhnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Masa makan ingat Allah tak? Masa tidur ingat Allah tak? Masa berjalan ingat Allah tak? Masa berkelip ingat tak Allah? Masa bernafas ingat tak Allah? Ke masa sepuh nafas baru ingat Allah? Betul kan? Masa bernafas elok, okey. Masa sepuh, Allah. Masa makan tengah selera tu ingat Allah tak? Tapi makan lepas tu sakit perut, Allah. Sama lah saya dengan tuan-tuan pun. Okey ya? Menterjemahkan dalam kehidupan. Nanti saya buat kesimpulan. Baik, kemudian menterjemahkan ke dalam praktikal hal yang mereka melalui proses tarbiyah. Maka rupanya untuk hidup bertauhid ini perlu ditarbiyah dan mujahadah di bawah bimbingan irsyad. Irsyad itu tunjuk ajar Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah jalannya. Kalau orang tanya, ustaz, macam mana saya nak duduk pada kedudukan yang kita bincang pada pagi ini? Seluruh hidup saya dengan Allah, seluruh hidup saya kerana Allah, seluruh hidup saya dengan Allah, seluruh hidup saya untuk Allah. Okay? Macam mana? Maka tuan-tuan kena ada seorang guru yang akan bimbing tauhid tuan-tuan. Tapi alhamdulillah saya yakin tuan-tuan dah okey dah. Sebab tuan-tuan ni dah banyak guru kan. Di masjid ni dah berapa orang guru. Ni kat masjid ni baru, campur dengan masjid kat rumah lagi. Tapi guru yang dimaksudkan di sini, ditulis di sini, dia bagi irsyad, mursyid. Mereka dapat satu irsyad daripada Rasulullah, tunjuk ajar kerohanian dalaman ni. Boleh ya? Tuan-tuan doa lah. Saya selalu pesan untuk saya, untuk tuan-tuan doa lah. Ya Allah, sebelum aku meninggal bertemu denganmu ya Allah, Engkau anugerahkanlah kepadaku ya Allah seorang guru yang mampu membimbing kerohanian aku ya Allah, membimbing hati aku agar hati ini sentiasa beriman denganmu ya Allah, dengan sebenar-benar iman. Ya Allah, Engkau bimbing, Engkau kurniakanlah kepadaku seorang guru yang mana guru itu ya Allah boleh membimbing tauhid aku ya Allah. Aku tidak mahu ya Allah aku bertemu denganmu dalam keadaan masih lagi berbaki dalam hati aku ni rasa syirik kepadamu ya Allah. Ini di antara doa-doa tuan-tuan sekalian. Doa dalam bahasa Arab pun boleh, bahasa Malaysia pun boleh. Ya, tuan-tuan fasih dalam bahasa apa buat masa sekarang? Fasih dalam bahasa Inggeris. Doa je lah. Fasih dalam bahasa Arab, doa je lah. Fasih dalam bahasa Melayu, doa je lah. Yang pastinya maksud hati saya, hati tuan-tuan, kita mampu sampaikan pada Allah. Walaupun Allah itu sudah memahami sebenar kehendak kita.
Kerana kita ni datang daripada Allah. Allah tahu dah sebenarnya apa yang kita nak. Cuma Allah nak dengar kadang-kadang suara kita. Kalau kita tidak bersuara pun Allah tahu. Kerana Allah itu bersifat mendengar, tanpa ada suara, tanpa ada bunyi. Boleh insyaAllah ya? Baik, kemudian baru kita masuk tajuk sikit ya. Ada orang tanya saya, kenapa Ustaz mukaddimah? Yalah, setiap ilmu kena ada mukaddimah. Jadi baru nak belajar setengah jam akhir. Boleh? Baik, perbahasan tauhid amali. Apakah tauhid amali? Tauhid amali ini perbahasannya menurut Ahlullah. Apa makna Ahlullah? Orang yang hidup dengan Allah, dengan ma'rifahnya, dengan zikirnya, dengan seluruhnya. Saya terjemah ni dalam bahasa biasa tuan-tuan ya. Kalau tuan-tuan baca kitab, dia ada ta'rif khusus. Di luar sana ataupun di dalam masjid ini, mungkin saya tak kenal, mungkin di kalangan tuan-tuan, di kalangan puan-puan. Tetapi di luar sana ada orang-orang yang telah berada kedudukan dia Ahlullah ya. Contoh dalam satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Ahlul Quran Ahlullah wa khassatuh. Ahli Al-Quran, Ahlul Quran, ahli Al-Quran.